Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 1 kelas AS2463B akan membentangkan mengenai ulasan buku terhadap buku yang telah kami pilih, iaitu buku Falsafah Hidup karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Buya Hamka. Latar belakang buku Falsafah Hidup karya Profesor Dr. Hamka mengandungi 9 bab, iaitu hidup, ilmu dan akal, undang-undang alam, adab kesopanan, sederhana, berani, keadilan, persahabatan dan Islam sebagai pembentuk hidup. Penulis telah membincangkan beberapa isu yang berkisarkan kehidupan, agama, sains dan masyarakat. Walau bagaimanapun, penulis telah memberikan penekanan terhadap isu kehidupan dan masyarakat melalui hujah, maklumat dan data ilmiah dengan persembahan yang menarik dan gaya bahasa yang mudah difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Terima kasih. Buku ini telah ditulis oleh Hamka atau nama sebenarnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau merupakan seorang sastrawan, ulama, ahli politik terkenal yang lahir di Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Seawal usia 21 tahun, Hamka telah mendirikan rumah tangganya bersama Siti Raham di ambang awal kerjayanya sebagai seorang guru agama. Beliau seterusnya menyandang jawatan sebagai Ketua Majlis Pemimpin Muhammadiyah daerah Sumatera Barat pada tahun 1946 dan 4 tahun selepas itu, beliau menyandang jawatan sebagai Pegawai Kementerian Agama. Pada Julai 1959, Hamka telah mula melibatkan diri dalam bidang penerbitan dan penulisan dengan menerbitkan majalah Panji Masyarakat dan majalah Germa sebelum beliau ditahan oleh pihak berkuasa atas tuduhan memulakan aktiviti pemberontakan pada tahun 1966. Sebelum Hamka meninggal dunia di Malaysia pada 24 Julai 1981, beliau telah menyandang jawatan sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia bermula pada tahun 1975. Hamka merupakan seorang yang berjiwa seni, berani dan petah berpidato. Walaupun Hamka telah lama meninggalkan dunia ini, namun hasil karya dan jasanya masih kukuh tak lapuk dari zaman. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Di dalam bab pertama iaitu hidup, penulis telah menceritakan tentang kehidupan yang merupakan sebuah perjalanan hidup yang bermula sejak kita lahir dan ia berterusan sehingga kita mati. Setiap manusia mempunyai cara kehidupan, cara pemikiran dan kekuatan fizikal yang berbeza-beza. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan manusia akal dan nafsu, di mana akal yang dapat membezakan antara manusia dan haiwan. Hal ini telah dipersetujui oleh Mazlina 2015, di mana akal memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Oleh itu, kita perlulah mengawasi dan meneliti perkara baik dan buruk sebelum membuat sesuatu keputusan. Di akhir bab ini, penulis telah menceritakan bahawa manusia mempunyai 3 kekuatan di dalam diri mereka, iaitu kekuatan akal, kekuatan marah dan kekuatan syahwat. Kekuatan akal akan mengajak manusia ke arah kebaikan dan menjauhkan mereka daripada larangan Allah SWT. Manakala, kekuatan marah akan mengajak manusia untuk mencapai kesenangan dan kemewahan. Kekuatan ini akan menyebabkan seseorang manusia itu menjadi takbur dan sombong. Akhir sekali, kekuatan syahwat akan mengajak manusia untuk mengikut kehendak hati dan mengajak mereka ke arah kelalaian dan lupakan ke akhirat. Di dalam bab kedua, ilmu dan akal, penulis telah menegaskan bahawa Islam merupakan sebuah agama yang menghormati akal kerana ilmu tidak akan tercapai sekiranya akalnya tiada. Akal digunakan untuk memikir, menimbang dan merenung sesuatu perkara. Penulis juga telah menerangkan bahawa tidak sempurna agama seseorang itu sekiranya akalnya tidak sempurna. Hal ini adalah kerana manusia mempunyai beban yang perlu dipikul dan semua beban itu memerlukan akal fikiran. Sekiranya akalnya tiada, sudah tentu beban yang diberi itu
tidak dapat disempurnakan dengan baik. Menurut Fairuz 2017, kewarasan akal dapat memandu manusia menguruskan kehidupan mereka dengan lebih baik. Seterusnya, manusia akan dipandang tinggi kerana ilmu pengetahuannya. Hal ini adalah kerana wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah menceritakan tentang kepentingan mencari ilmu pengetahuan. Oleh itu, setiap manusia perlulah menyelidik dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan. Di akhir bab ini, penulis telah menceritakan bahawa akal terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu mengenal Allah, taat akan suruhannya dan bersabar daripada melakukan larangannya, iaitu tidak melakukan maksiat. Hari ini saya nak ceritakan tentang bab ketiga, iaitu undang-undang alam dalam buku Falsafah Hidup karya Hamka. Okey, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan undang-undang alam ni? Okey, dalam buku ni diceritakan undang-undang alam ni adalah sebenarnya fitrah. Fitrah, peraturan, batasan. Okey, sebagai contohnya lah kan. Okay, kita tengok bulan. Okey, bulan dia mengelilingi bumi 30 hari untuk satu putaran, betul tak? Okey, itu adalah fitrah dia. Okey, dia tak boleh lebih 30 hari, dia tak boleh kurang 30 hari untuk satu putaran, betul tak? Okey, sama juga dengan manusia. Manusia, alam, dia ada fitrah dia masing-masing. Bagi contohnya, okey, kalau kita manusia, fitrah kita tak boleh tengok dalam keadaan gelap tanpa bantuan alat-alat tertentu. Tapi binatang boleh, betul tak? Okay, itu ada beza fitrah kita dengan fitrah binatang. Okey, dalam buku ni dia tekankan tentang satu fitrah yang sama antara manusia dengan binatang, iaitu mempunyai hawa nafsu dan syahwat. Okey, beza antara manusia dengan binatang, manusia kita boleh kawal hawa nafsu syahwat kita. Tapi binatang tak boleh, betul tak? Sebab kita ada akal. Okey, dalam buku ni dia ceritakan tentang akibat tentang bila kita tidak mengawal nafsu dengan syahwat kita ni, iaitu dia akan mendatangkan buruk bukan setakat pada kita tapi pada orang lain juga. Okey, sebagai contohnya, saya seorang single, saya seorang yang belum berkahwin lagi. Okey, saya pergi ke mall satu hari, tiba-tiba saya nampak seorang perempuan yang cantik, menarik, tertarik, memang the bomb lah. Saya pun saya try mendekati dia. Last, okey, saya halalkan dia. Okey, saya jadikan dia milik saya. Okey, dah. Lepas tu satu hari pula, tiba-tiba saya nampak lagi seorang perempuan yang cantik. Okay? Saya mendekati dia. Memang cantik lah. Saya mendekati dia. Dan saya jadikan dia hak saya juga. Okay? Tapi dengan cara yang halal lah. Okay? Saya kahwin sebab lelaki kita boleh poligami, betul tak? Okay. Lepas tu saya continue. Saya nampak yang saya tertarik. Okay? Saya kahwin dengan dia. Saya nampak yang tertarik lagi, saya kahwin dengan dia lagi. Okay? Sampai cukup 4. Okay? Bila dah cukup 4 ni, saya nampak lagi seorang yang saya nak. Kenapa menjadi macam tu? Sebab kita tak kawal nafsu syahwat kita. Nampak perempuan dia seorang yang cantik, saya pun nak mendekati dia, tapi dengan cara yang halal dah tak boleh sebab kita dah cukup 4. So sama ada 2 je cara. Okay, first, saya guna cara yang tidak halal lah. Okay, iaitu maksiat, zina. Okay, ini yang bawa pada kerosakan. Start bawa pada kerosakan kita. Okay, bila dah jadi macam tu, kita akan hilang segala-galanya lah. Okay, kita dah jadi kita punya maruah, bukan setakat maruah, kita punya darjat di sisi Allah tu kita akan turun. Sebab kita dah membawa pada jalan kerosakan. Bukan setakat kita rosakkan diri, kita rosakkan individu yang lain tu. Okey, cara yang kedua adalah ni saya ceraikan isteri saya yang paling first tu. Okey, lepas tu saya tambah lagi satu. Okey, ni pun bawa kepada kerosakan juga, bawa pada kerosakan rumah tangga. Okey, kesian kalau isteri yang ada anak-anak first tu, isteri first yang ada anak-anak tu, okey, bila dia dah cerai, of course dah di bawah tanggungan kita, tapi ingat dia tiada bapa. Kita sebagai individu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Itu yang bawa kerosakan kepada orang lain. Okey, dalam buku ni juga dia ceritakan tentang ceritakan tentang cinta. Apa yang dimaksudkan dengan cinta? Okey, bukan yang dimaksudkan cinta dengan pasangan couple tu, tak. Cinta ni adalah cinta pada masyarakat. Okey, cara yang cinta pada masyarakat ni adalah sebagai seorang pemimpin, bila kita jadi seorang pemimpin, kita akan rasa macam kesian kalau kita tengok masyarakat tu dia tak cukup apa-apa, dia serba kekurangan. Kita akan cuba usaha untuk menjadikan kehidupan dia lebih baik. Itu yang dimaksudkan dengan cinta sebenarnya. Cinta seorang pemimpin kepada masyarakat. Okay? Kalau kita tengok sekarang ni kerajaan kita kan, dia banyak dia banyak tolong orang-orang yang susah. Itu yang dimaksudkan dengan cinta. Okey, saya nak menerangkan tentang bab keempat pula, iaitu adab kesopanan. Okey,
Dalam buku ni diceritakan ada 3 persamaan antara sifat binatang dengan manusia, iaitu marah, kecenderungan iaitu perasaan ingin tahu, dan juga nafsu syahwat macam kita cerita dalam bab ketiga tadi. Okey, dalam adab persepadan ni kita tekankan adab persepadan dalam masyarakat kita. Okey, macam kita ada adab kan dalam masyarakat kita, adab persepadan dalam masyarakat kita. Contoh kita bertegur sapa dengan jiran, dengan masyarakat, kita tolong-menolong, kita gotong royong, betul tak? Okey. Dalam buku ni cerita tentang perpecahan antara masyarakat tu. Okey, ada 3 sebab kenapa masyarakat kita boleh pecah belah. Okey, first, dengan kesibukan zaman sekarang. Okey, kita tahu zaman sekarang orang kan sibuk untuk cari rezeki, betul tak? Bukan senang kita nak cari rezeki. Kadang kita keluar pagi, balik malam. Kadang jiran kita pula keluar malam, balik pagi. So kita dah tak ada masa untuk kita menjalankan aktiviti bersama-sama dengan masyarakat kita, dengan jiran kita especially. Kita dah tak ada masa, macam nak tengok muka dia pun dah tak ada masa. Apatah lagi kita nak tegur siapa, betul tak? Okay. Cara yang kita boleh nak terapkan balik nilai masyarakat kita tu is kita kadang-kadang macam hujung minggu kan, kita boleh buat aktiviti sama-sama. Kita boleh bertegur, bercerita ke apa-apa kan, tanya masalah ke. Okay. Yang kedua pula adalah kita punya masyarakat yang berbilang bangsa. Okay. Kita tak nak salahkan siapa, tapi bila kita tengok daripada aspek berbilang bangsa ni, okay, kita beza kaum, agama, warna kulit, dan ini telah menimbulkan isu yang besar, terutamanya dari segi politik. Okay, apabila timbul isu politik ni, okay, dia mula pula timbul isu perkauman. Okay, bila kita dah timbul isu perkauman ni, mulalah kita berpecah belah, betul tak? Okay, masyarakat kita dah tak bertegur siapa, kita dah tak nak buat aktiviti sama-sama. So kini kita macam berpecah belahkan sendiri kita punya masyarakat, dan dia boleh membawa kepada kemunduran negara. Okey, yang ketiga pula adalah sikap membau mulut. Okey, kita tahu sikap membau mulut kan, orang kata apa, macam-macam bawang ni. Okey, kita sikap membau mulut ni dia bawa pada perpecahan, especially macam bawa pada fitnah lah. Okey, bila kita fitnah satu pihak tu pihak tu pula fitnah sini. Dah pula kita sebagai kita yang dengar fitnah tu, kita pula percaya, betul tak? Bila kita percaya, of course lah, fitnah tu kan benda yang buruk, betul tak? So bila kita percaya benda-benda buruk tu, so kita pun macam fikir dia tu, oh pihak ni buruk, pihak sana pula fikir kita ni buruk. So dia bawa pada percaya kepada kita punya masyarakat. Ini adalah benda yang sangat benda yang sangat jelas dalam masyarakat kita zaman sekarang ni, and dia patutnya diberhentikanlah sikap membau mulut ni. Bab kelima, sederhana. Dalam bab ini, penulis ada menitipkan 9 perkara untuk kita bersederhana. Pertama, sederhana pada niat dan tujuan. Segala apa yang kita lakukan mestilah berniat dan tujuan yang sederhana, berasaskan sifat berperi kemanusiaan dan terletak pada manusia yang berakal. Hal ini kerana kekayaan dan kemiskinan bukanlah pengukur sebenar untuk sederhana. Kedua, sederhana dalam berfikir. Segala apa yang kita fikirkan mestilah secara bersederhana agar kita tidak mudah berasa bangga dan angkuh untuk mengaku salah apabila pendirian kita itu sebenarnya salah. Ketiga, sederhana mengeluarkan perasaan. Segala apa yang kita fikirkan dan segala apa yang kita rasakan mestilah dilontarkan secara bersederhana agar tidak mengguruskan mana-mana pihak. Keempat, sederhana keperluan hidup. Masyarakat pada zaman kini seakan berlumba untuk menunjuk kekayaan yang dimiliki sehingga ada yang hubungan keluarganya terjejas dan hubungan suami isteri berantakan. Jadi, kita seharusnya sentiasa mengukur baju di badan sendiri kerana perbelanjaan melebihi kemampuan itu satu kebinasaan. Seterusnya, sederhana pada perasaan sukacita. Perasaan sukacita atau gembira itu merupakan satu perasaan yang normal dalam diri seseorang itu. Namun, ianya bukanlah diukur melalui wang ringgit, aktiviti yang menghiburkan seperti pergi ke kelab, karaoke dan sebagainya. Namun, ianya diukur melalui kehidupan yang sederhana. Selain itu, sederhana harta benda. Manusia pada zaman sekarang terlalu mengagungkan orang atasan sehingga wujudnya terdapat perbezaan layanan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya perpecahan perpaduan dalam sesebuah negara sekaligus menggugat keamanan dan kesejahteraan negara. Yang ketujuh, sederhana pada nama. Tidak dinafikan, mempunyai nama yang megah itu tidak asing di kalangan masyarakat pada zaman kini. Namun, menurut penulis, ianya hanyalah bersikap keanak-anakan kerana mereka mengangkat orang atasan sehingga diri sendiri terpalit dengan kesusahan. Sebagai contohnya, si miskin berbelanja sehingga melebihi kemampuan sehingga berhutang kerana ada si kaya ingin melawat rumahnya
walhal hanya sebentar saja. Akibatnya, si miskin harus menanggung hutang piutang itu. Jadi, biarlah kita dikatakan hidup dalam kolot asalkan ianya membawa kesejahteraan dalam kehidupan. Lain daripada itu, sederhana mencapai pangkat. Sifat ingin berkuasa itu merupakan sifat semula jadi dalam diri seseorang itu. Namun, hasil daripada penguasa itu bergantung kepada cara pengendaliannya. Ada yang berkuasa kerana menindas orang bawahan, ada yang berkuasa kerana mahir menggunakan senjata perang dan sebagainya. Yang terakhir, sederhana dalam pendidikan. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dengan secara bersederhana supaya anak-anak dapat membentuk peribadi yang mampu membawa diri ke hadapan, membuat keputusan sendiri tetapi masih menghormati orang tuanya. Bab ke-6, berani. Dalam bab ini, penulis ada membahagikan dua jenis keberanian, iaitu keberanian tubuh, sifat berani dalam menentang manusia secara berhadapan, dan keberanian budi, sifat berani membantu orang lain secara sukarela. Penulis juga ada menitipkan 7 perkara yang berkaitan dengan keberanian. Pertama, keberanian kesopanan. Ini adalah sifat berani dalam melantangkan pandangan kita dengan berani walaupun dibenci oleh orang ramai. Meskipun dibenci, orang ramai itu lambat laun akan mula sedar dan akan menjadi ikutan. Hal ini sering saja berlaku pada tokoh-tokoh Islam yang terdahulu. Menurut penulis lagi, mereka yang gemar menyembunyikan kebenaran adalah tergolong dalam kalangan yang pengecut. Kedua, buah keberanian. Ianya adalah sifat berani yang muncul dalam diri seseorang yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki dan memajukan diri sendiri walaupun pada awalnya ianya tidaklah setanding dengan yang lain. Ketiga, keberanian mencapai kemerdekaan. Penulis menceritakan saat-saat gentir pejuang pada masa itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Meskipun mereka tidak mempunyai kelengkapan senjata yang sempurna, namun mereka berani berjuang kerana mereka berjuang di jalan yang benar. Keempat, kemuliaan. Kemuliaan itu merupakan satu sifat dalam diri seseorang yang akan sentiasa mengiringi seseorang itu walaupun dia sudah tiada di dunia ini. Kemuliaan itu terbagi kepada dua jenis, kemuliaan jasa dan kemuliaan kehidupan. Kemuliaan kehidupan itu adalah sifat budi pekerti dalam diri seseorang sehingga menjadi ikutan ramai. Kedua, kemuliaan jasa itu adalah sifat berani yang membantu orang lain. Kemuliaan jasa itu terbagi kepada dua, jasa zahir berubah-ubah mengikut keadaan dan jasa batin yang lebih terpahat di hati manusia. Kelima, maruah. Maruah merupakan satu perkara yang perlu dititikberatkan di kalangan masyarakat. Maruah terbagi kepada dua, iaitu maruah diri sendiri dan maruah orang lain. Seterusnya, berani dan bercita-cita tinggi. Mereka yang tahu harga dirinya tidak akan sesekali memandang kerja yang bertaraf rendah, tetapi masih bersikap rendah diri, bergaul mesra sesama manusia dan tidak mudah terusik apabila marah dan terlalu gembira. Mereka sebenarnya bercita-cita tinggi ini akan membawa kepada kebesaran dan kemuliaan hati. Yang terakhir, percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri merupakan satu tonggak utama untuk kita membentuk peribadi diri kita sendiri. Tanpanya, kita tidak mampu bergerak ke hadapan dengan sendiri. Terdapat dua perkara yang kita harus jaga untuk sentiasa mempercayai diri kita sendiri, iaitu tauhid dan takdir. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Dalam bab ke-7 iaitu bab keadilan, penulis menekankan tentang 3 konsep utama iaitu persamaan, kemerdekaan dan juga kemilikan. Keadilan ini perlu diamalkan pada setiap lapisan hierarki masyarakat. Dalam bab ini juga penulis menyentuh mengenai perbuatan merendahkan martabat diri orang lain, termasuklah memaki, mencela, memfitnah dan juga mengumpat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam era teknologi ini, hanya dari sekeping gambar sahaja mampu untuk menjatuhkan ataupun merendahkan reputasi seseorang. Hal ini bertepatan seperti yang dikatakan oleh Lewis 2015,
Fitnah media sosial, perkongsian menerusi media sosial adalah sangat mudah dan santai serta sesuatu itu boleh tular dalam sekelip mata. Dalam bab ini juga penulis menekankan tentang 3 kebebasan utama iaitu kebebasan berfikir, kebebasan bersuara dan kebebasan beragama. Dalam konsep kebebasan, ianya perlu diamalkan oleh pemerintah agar rakyat dapat mengecapi keadilan. Sebagaimana dalam kebebasan bersuara, hal ini telah dipersetujui oleh Kamarudin 2013, pemimpin perlu bijak mendengar suara rakyat agar dapat memberi keadilan kepada mereka. Dan juga dalam kebebasan beragama, hal ini perlu diamalkan oleh pemerintah, terutamanya dalam sesebuah negara yang kaya dengan pelbagai budaya dan rakyat yang pelbagai agama. Seperti mana yang dikatakan oleh Muhammad Sani 2020, kebebasan beragama perlu dipantau oleh pemerintah bagi memastikan supaya keharmonian antara masyarakat kekal terpelihara. Dalam bab ini juga disentuh oleh penulis mengenai agama mempengaruhi pentadbiran negara. Dan juga penulis ada menyeraikan beberapa buah negara dan contoh penerapan agama dalam sesebuah kerajaan. Seperti mana yang dikatakan oleh Ladiki et al. 2016, pemerintahan dan agama dan negara dapat berjalan seiring dengan peredaran masa. Seperti mana yang dapat kita lihat menerusi kerajaan terdahulu, kebanyakan mereka menjadikan penjajahan sebagai salah satu medium ataupun platform untuk mereka menyebarkan agama. Yang terakhir, dalam bab ke-7 ini, penulis menekankan tentang kepentingan untuk memelihara harta ataupun hak milik orang lain, termasuklah harta fizikal itu sendiri dan juga harta intelek, seperti menghormati pendapat fikiran orang lain. Dalam bab ke-8 iaitu bab persahabatan, penulis ada menyatakan bahawa bersahabat itu adalah fitrah semula jadi manusia. Dalam bab ini, penulis menyatakan ciri utama yang perlu dicari dalam seorang sahabat itu adalah kita perlu melihat hati dan fikiran seseorang itu. Selain daripada itu, penulis menyatakan bahawa manusia cenderung untuk mengikut perasaan dan keinginan dalam mencari sahabat. Yang mana pada kelazimannya, kita seharusnya mencari sahabat dengan menggunakan akal fikiran. Turut disenaraikan oleh penulis dalam bab ini adalah mengenai syarat-syarat yang untuk dianggap sebagai seorang teman setia ataupun sahabat setia. Selain itu, dalam bab ini, penulis ada menyatakan persahabatan antara lelaki yang sudah berumah tangga. Di sini, penulis ada menyatakan perbezaan antara sifat seorang lelaki dan wanita, di mana pada wanita, cinta lebih utama. Hal ini kerana wanita sanggup berkorban, terutama demi untuk insan yang disayangi. Dalam bab ini, penulis ada menyatakan tentang ketidakwajaran untuk seseorang isteri cemburu terhadap sahabat suaminya. Pendapat penulis mengenai kecemburuan ini perlulah dicanggah. Hal ini kerana pada akhir zaman ini, sifat cemburu itu perlulah wujud dan juga seseorang isteri itu perlulah berhati-hati. Hal ini kerana menurut Ismail et al. 2019, lebih 90,000 pasangan bercerai sepanjang tahun 2012 hingga 2014 adalah berpunca daripada pasangan seorang lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun LGBT. Oleh itu, seorang isteri itu perlulah sentiasa curiga terhadap sahabat suaminya, tetapi tidaklah melampaui batasnya. Akhir sekali, dalam bab ini penulis memberi nasihat kepada suami dalam bersahabat, di mana suami perlu bijak membahagikan tumpuan kepada sahabat dan juga kepada isterinya. Bercerita mengenai bab terakhir iaitu bab 9, Islam sebagai pembentuk hidup. Dalam bab ini, penulis ada menyatakan tentang amalan dan ibadah yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Selain itu, penulis menyatakan bahawa agama Islam merupakan panduan kepada manusia. Turut diketengahkan oleh penulis tentang kepentingan untuk manusia kekal beribadah kepada Allah dengan menuruti segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Oleh itu, manusia perlulah sentiasa bersyukur dan bermunajat kepadanya. Dalam bab ke-9, penulis turut menyatakan tentang kebaikan dan kaifiat setiap ibadah dalam rukun Islam, antaranya seperti ibadah berpuasa. Selain itu, penulis menekankan tentang kepentingan menanamkan sifat cinta kepada Allah.
dan juga ibadah haji menjadikan manusia lebih tawaduk. Kita juga dapat memahami dengan lebih jelas di sebalik nazar dan juga ibadah korban, kerana di dalam bab ini penulis ada menceritakan tentang dua ibadah tersebut. Selain itu, penulis menyatakan tentang kepentingan untuk sentiasa tawaduk dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasannya dalam bab ke-9 ini adalah merupakan ringkasan kepada seluruh isi yang telah dinyatakan dalam bab-bab sebelumnya, di mana dalam setiap tugasan yang kita laksanakan dalam aspek kehidupan ini perlulah berteraskan kepada ajaran agama Islam, seperti mana hidup kita yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah jua. Okey, dalam undang-undang alam ni juga dia mengajar kita tentang mengutamakan orang lain sebelum diri kita. Itu memang fitrah kita sebagai manusia, betul tak? Tapi kadang-kadang bila kita terdedah dengan perkara-perkara yang sensitif, semua kita start pentingkan diri sendiri. Tapi memang fitrah manusia untuk kita pentingkan orang lain sebelum diri kita. Okay. So ini adalah salah satu sifat yang kita natural dalam diri manusia, kita amalkan. Dan sekarang memang terlihat dalam kita punya masyarakat kan, kita sering bantu orang. Itu adalah benda yang bagus yang patut kita amalkan untuk meningkatkan kita punya semangat kemasyarakatan. Ini adalah senarai rujukan yang telah kami gunakan sepanjang melaksanakan tugasan ini. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.